Sebenarnya bab menjaga, memelihara anjing ni dah lama sebenarnya ulama bincang. Jadi ada dua hukumlah di sini. Satu, sudah pastilah boleh, tapi ada sebab. Yang kedua, tak boleh pun ada sebab. Kenapa boleh? Iaitu bila kita pelihara anjing tu untuk memburu, untuk jaga rumah. Kebanyakan orang yang ambil anjing sebagai peliharaan ni orang kampung. Orang-orang kampung, contoh di Sabah, di pedalaman, kita tak ada pengawal keselamatan kat rumah dan ada haiwan-haiwan liar yang mungkin akan masuk rumah, monyet dan sebagainya. Pencuri pun satu juga. Jadi ada anjing ni digunakan untuk jaga rumah. Tapi kalau jaga anjing tu hanya untuk kadal-kadal dengan dia, untuk baby-baby, kan dia tak boleh lah. Itu haram lah hukumnya, jelas. Sebab kenapa? Jelas salah satu haiwan yang diharamkan untuk disentuh, untuk dimakan, untuk dipelihara. Tapi lain dengan babi. Babi dia tak boleh pelihara biarpun untuk jaga rumah, dia tak jaga rumah. Kemudian kalau kita pelihara anjing, dia ada syarat pula. Tak boleh kita bawa masuk ke rumah, apatah lagi untuk kita dukung dia macam baby. Tak boleh lah. Tapi memang itu selalu kita ada anjing ni kan, dia peluk-peluk, comel. Saya pun rasa comel ni anjing ni. Tapi kita kena sabar, kita kena beriman. Peluklah kucing. Okay. Kucing Imam Nawawi, dia kata dalam syarah Imam An-Nawawi ala Sahih Muslim bahawa kenapa malaikat tak masuk dalam rumah yang ada anjing. Bukan tanya malaikat, ni Imam Nawawi syarah. Saya tak boleh tanya malaikat, saya bukan ahli malaikat. Pertama, sebab biasanya anjing ni dia makan najis. Saya cerita satu cerita Dulu masa saya tinggal di pedalaman Sabah, kita tak ada tandas tau dalam rumah. Dia bukan macam konsep rumah moden zaman sekarang. Orang kampung ni dia buat rumah, tandasnya asing daripada rumah, ataupun memang tak ada tandas langsung. Jadi di mana kita mau itu? Di mana? Di hutan lah. Jadi di hutan ni kalau kita setiap hari buang, dia jadi satu benda yang najis lah, kotor, bau. Kita pun tak suka. Jadi orang kampung ni cara untuk dia tidak merasa bau tu, dia pelihara anjing. Jadi anjing ni dia akan makan najis manusia. Skill of life. Sebab yang kedua, iaitu sebahagian anjing ada yang disebut sebagai syaitan, bagaimana dalam sebahagian riwayat hadis, dan malaikat berlawanan dengan syaitan. Kan ada yang jin ni juga dia menyamar menjadi anjing hitam. Yang ketiga, anjing juga kebiasaan dia berbau busuk dan malaikat tak suka pada bau busuk. Sebab tu kalau kita makan petai, kita makan benda-benda yang busuk, kan, makruh. Kemudian yang keempat, ada larangan memelihara anjing. Maka orang yang memeliharanya akan dihukum dan malaikat yang membawa rahmat tak masuk dalam rumah. Tapi keempat-empat sebab ni kenapa malaikat tak masuk kat rumah yang disyarahkan oleh Imam Nawawi, dia bukan sebab mutlak. Sebab mutlak dia adalah kerana dalam mazhab Syafi'i, anjing itu haram dipelihara. Dia adalah najis mughallazah, najis berat. Dia bukan najis yang dibawa berat tu, tak. Dalam hukum hakam dia najis berat. Kita perlu sertu, bukan sama ya. Kalau terkena dengan najis anjing ataupun anjing itu sendiri, dia adalah najis. Dalam hadis Nabi jelas disebutkan, saya baca mafhumnya, menyucikan bekas yang dijilat anjing ialah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Di samping menyucikannya, menyertu ya, bukan sama, dengan air yang bercampur tanah pada salah satu basuhannya. Jadi kalau sengaja kita pegang najis ni, tak boleh. Kalau tak sengaja tertuing, tak ada masalah, tapi kena sertu lah. Ingat, sertu, bukan sama. Sama dululah kita guna juga perkataan sama ni untuk membasuh basuhan tadi tu dengan satu tanah. Tapi zaman sekarang dia dah berubah. Sertu ni bila kita terkena najis yang berat, najis mughallazah seperti babi, seperti anjing, jadi kita bersihkan guna 7 basuhan tadi tu lah. Tapi kalau sama kulit haiwan kita bersih macam kulit kambing tu, kita bersih, kemudian kita letak kapur barus. Ia diguna juga ya untuk membersihkan kulit haiwan. Jadi apa-apa jenis haiwan pun kalau kita basuh kulit tu dikira sama? Tak semua. Ayam tak boleh. Ayam kita makan. Dia macam contohnya kambing, unta dia ni. Bulu dia besar tak? Saya tak tahulah bulu-bulu ni. Tapi yang pasti yang famous bulu kambing lah. Kambing tu. Harimau, tapi harimau kita tak boleh lah sebab haram memburu harimau. Tapi harimau buru kita tak ada hukum.
Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Islam tidak melarang pun kita untuk bermuamalah dengan anjing. Bukan jual beli dengan dia, maksudnya berinteraksi lah kan. Nak bantu anjing tak ada masalah. Bahkan ada kisah dalam hadis riwayat Muslim yang mana seorang pelacur ni dia memberi minum kepada seekor anjing, dan alhamdulillah dia diberikan pahala yang banyak, janjikan syurga. Bahkan Mufti Wilayah Persekutuan juga telah sebut dalam website beliau bahawa berbuat baik kepada haiwan, kepada anjing ini tidaklah sehingga membolehkan seseorang itu menjadikan dia sebagai haiwan peliharaan. Kalau hanya nak tengok-tengok, tak ada masalah. Bahkan kalau kita bunuh anjing tu untuk memburu, ingat, memburu haiwan bukan buru eks anda ya. Haiwan, pergi ke kampung-kampung memburu haiwan itu boleh, tak ada masalah. Macam sekarang ni kita jenayah, boleh. Polis-polis kita guna untuk tangkap penjenayah.